Selamat tengah hari, salam sejahtera. Apabila UMNO mengumumkan keputusan mengejutnya pada hari semalam, hampir seluruh pemerhati politik berlonjak kegirangan. Tapi itu tidak bertahan lama. Hanya dalam beberapa jam, pemerhati politik melonjak kegirangan karena UMNO mengumumkan keputusan yang ditunggu-tunggu rakyat Malaysia, yaitu nama tunggal yang akan menjadi calon Perdana Menteri mereka. Diumumkan kemarin, MT UMNO selepas bermesyuarat mengatakan bersetuju untuk mencadangkan, ini baru cadangan, telah mencadangkan Ismail Sabri Yaakob sebagai calon pilihan raya Perdana Menteri semasa selepas PRU 15. Ramai pemerhati politik melonjak kegirangan, gembira, bahkan ada yang mengatakan hampir kemenangan, dan ada sudah yang mulai bercakap-cakap, wah akan ramailah akan menyokong UMNO Barisan Nasional semula, kerana keputusan ini memberikan darah baru, nafas baru, nyawa baru kepada UMNO dan khususnya juga untuk Barisan Nasional. Tapi seperti yang saya cakap tadi, tidak bertahan kegirangan lonjakan-lonjakan maut gembira itu. Hanya selepas beberapa jam barulah pemerhati politik sadar bahwa tindakan pengumuman UMNO itu sebenarnya memakan jerat diri sendiri mereka. Hal ini karena pada pendapat saya sangat setuju dan saya sangat sepikiran, sehati dan sependapat dengan Sabudin apabila beliau mengatakan keputusan MTH UMNO mencadangkan Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri tunggal, calon Perdana Menteri tunggal UMNO selepas PRU 15 hanyalah bersifat gula-gula manis, tapi bukan jaminan Ismail Sabri kekal Perdana Menteri. Sebenarnya, menurut pemerhati politik, selepas beberapa jam diumumkan keputusan mesyuarat MT UMNO itu yang mencadangkan Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri selepas PRU 15, didapati bahwa perkara ini sebenarnya tidaklah membawa makna yang sangat besar. Ini hanya satu simbolik secara tidak langsung memaksa Ismail Sabri Yaakob membubarkan segera parlimen, dan ini hanya gula-gula manis dan tidak ada jaminan Ismail Sabri Yaakob adalah Perdana Menteri yang akan diangkat semula. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan dulu komen kamu, tekan butang subscribe supaya kamu dapat semua ulasan-ulasan daripada saya berkaitan dengan isu-isu politik yang ada di seluruh Malaysia. Saya akan mengulas bukan sekadar pendapat dan bukan sekadar isu berkaitan kerajaan, tetapi juga kepada pembangkang. Saya adalah pemerhati politik yang tidak menyembelahi sesiapa, siapa saja kita perlu ulas, karena identiti di dalam channel ini adalah bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde, ulas jangan tak ulas, ulas jangan malu-malu, biar semua orang tahu. Sebelum kita teruskan, tinggalkan dulu komen kamu. Adakah Anda juga sependapat dengan kami? Saya dan Sabudin berpendapat, saya bersependapat dengan beliau bahwa keputusan MT UMNO itu hanya gula-gula manis untuk memaksa PRU 15 segera, tapi bukan jaminan Ismail Sabri Yaakob kekal sebagai Perdana Menteri. Melihat kepada keputusan MT UMNO yang telah diumumkan petang kemarin, 3 daripada 4 ketetapan yang diputuskan sebagaimana diumumkan oleh Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan adalah semata-mata bertujuan memaksa Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob agar membubarkan parlimen dengan kadar segera. Ahmad Zahid selaku Presiden UMNO ternampak tidak boleh bersabar lagi, mahu PRU 15 diadakan sesegera yang mungkin. Persoalannya sekarang, Anda boleh bantu saya untuk memberikan saya pemikiran yang lebih jelas, dan kepada semua pendengar dan pembaca dalam channel ini, apa sebenarnya tujuan Ismail Sabri Yaakob ataupun Zahid Hamidi mau segerakan. Kalaulah betul Ismail Sabri Yaakob mau segera PRU 15, apa tujuannya? Dan yang paling jelas, geng-geng di camp Zahid Hamidi begitu cenderung, begitu tegas mahukan PRU 15 disegerakan. Apa masalahnya?
Perdana Menteri kan sudah daripada UMNO, Perdana Menteri kan sudah dari Barisan Nasional, kuasanya sudah ada pada UMNO. Apalagi yang mereka inginkan? Apalagi yang UMNO nak inginkan? Apalagi yang Barisan nak inginkan? Kalau kata kestabilan politik, apa yang tak stabil sekarang? Sekarang lebih stabil. Kita ada keluarga Malaysia. Bahkan kerajaan dan pembangkang hari ini dilihat lebih bekerja sama, lebih bersatu berbanding dengan mana-mana pemimpin sebelum ini. Kita dapat lihat apa yang dilakukan oleh Ismail Sabri. Beliau begitu akrab dengan para pembangkang, bukan karena beliau adalah pembangkang, tetapi beliau mengutamakan masyarah, yaitu penyatuan ummah. Nampaknya Ahmad Zahid Hamidi tidak lagi bersabar mau PRU 15 segera diadakan sebelum pemilihan UMNO dilangsungkan pada tempo akhirnya, yaitu 29 Desember tahun ini. Bermaksud ada sesuatu yang ingin dikejar-kejar oleh Ahmad Zahid Hamidi. 3 keputusan berikut adalah kedudukan MOU di antara kerajaan dengan Pakatan Harapan berakhir 31 Julai 2022 diputuskan oleh MT UMNO untuk tidak akan diteruskan lagi. Kita akan ulas perkara ini sekejap lagi. Bagi melaksanakan keputusan sebulat suara, usul Perhimpunan Agung UMNO 2021 lalu, satu Perhimpunan Agung UMNO khas akan diadakan pada 14 Mei 2022 Sabtu bagi melakukan pindaan perlembagaan UMNO mengenai tempo pemilihan parti. Pada hari yang sama juga diadakan sambutan Hari UMNO dan juga jamuan Hari Raya Aidilfitri. Ketiga, Majelis Kerja Tertinggi UMNO juga sebulat suara mencadangkan agar Ismail Sabri menjadi calon Perdana Menteri bagi menghadapi PRU 15 akan datang. Apa yang berlaku sebenarnya? Kita ulas bersama. Sebagai desakan untuk menyegerakan PRU 15, termasuk mengambil langkah luar batasan, yaitu memutuskan MOU tidak disambung lagi. Tawaran agar Ismail Sabri tidak keberatan berbuat demikian. Beliau turut dijanjikan gula-gula manis untuk diletakkan sebagai calon Perdana Menteri bagi menghadapi PRU 15. Harus diberi kesedaran kepada MT UMNO bahwa MOU itu ialah antara kerajaan dengan PH dan kerajaan pimpinan Ismail Sabri Yaakob sekarang, didukung oleh pelbagai parti, bukan UMNO saja. Ini yang UMNO mungkin lupa. Kerajaan yang Ismail Sabri Yaakob ada sekarang adalah kerajaan di mana adanya Perikatan Nasional dan juga ada wakil ahli parlimen bebas. Mungkin ini UMNO lupa. Adakah UMNO lupa bahwa kerajaan sekarang bukan hanya didukung oleh UMNO? Bermaksud, sekiranya UMNO menarik atau memutuskan MOU tidak disambung lagi, apakah Perikatan Nasional dan ahli-ahli parlimen yang lain yang bukan daripada PN maupun BN akan menyokong untuk MOU itu diputuskan? Dan persoalan lebih hangat, lebih berat lagi adalah kalau PN dan ahli parlimen lain yang bebas, yang bukan dari PN dan BN tak mahu MOU itu ditamatkan, apakah UMNO akan membuat langkah yang lebih besar, yaitu langkah Sheraton 2.0, menarik sokongan daripada Ismail Sabri Yaakob sendiri? Karena jangan lupa, ini sudah pernah berlaku di Melaka. Ahli Dewan Undangan Negeri daripada BN sendiri menarik sokongan kepada ketua menterinya daripada UMNO sendiri. Jangan dilupa itu. Jadi di mana kuasa UMNO untuk memutuskan MOU itu tidak disambung lagi? Persoalan juga di sebalik Ismail Sabri dinamakan sebagai calon Perdana Menteri bagi menghadapi PRU 15, apakah selepas BN menang PRU 15 itu nanti, maka beliau akan tetap dipilih sebagai calon Perdana Menteri yang sebenar? Menyetujui Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri bagi menghadapi PRU 15 tidak lebih hanya meletakkannya sebagai poster boy untuk berdepan, pilihan raya semata-mata dan bukan jaminan akan dipilih untuk dinamakan sebagai Perdana Menteri selepas kemenangan diperolehi. Contohnya mudah saja. Kita masih ingat bagaimana Hasni Muhammad yang telah menjadi poster boy, dijanjikan menjadi ketua menteri di Johor. Akhirnya apa yang berlaku? Dia bukan jadi menteri besar, tetapi orang lain yang menjadi menteri besar selepas kemenangan berada dalam genggaman.
Yang penting sebenarnya bukan menjadi calon Perdana Menteri untuk menghadapi PRU 15. Sebaliknya, menjadi calon Perdana Menteri yang akan dinamakan selepas kemenangan dicapai, itulah yang jauh lebih mustahab. Bukan dicalonkan semata-mata, tetapi itu yang dilantik. Lebih buruk lagi, dengarkan baik-baik, ini perkara yang paling penting. Lebih buruk lagi keadaannya karena selepas PRU 15 nanti, dan katakanlah BN benar-benar menang, jawatan Presiden UMNO masih lagi dipegang oleh Ahmad Zahid Hamidi. Bolehkah kita yakin dan percaya Zahid Hamidi akan tetap meletakkan Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri ketika beliau sebagai ketua parti yang memenangi pilihan raya dipanggil menghadap agung nanti? Lainlah jika Ismail Sabri yang menjadi Presiden UMNO sendiri dan juga calon Perdana Menteri, barulah boleh diyakini apa yang dikatakan akan benar-benar dikota. Keraguan tentang keputusan MT UMNO bersetuju mencalonkan Ismail Sabri itu lebih terselah lagi karena UMNO juga memutuskan untuk mengadakan perhimpunan agung khas pada 14 Mei ini bagi memindah perlembagaan berkaitan persetujuan sebulat suara. Usul PAU 2021 baru-baru ini yang menetapkan pemilihan UMNO hanya akan diadakan 6 bulan selepas pilihan raya dilangsungkan. Tidakkah maksud perhimpunan agung khas itu ialah untuk memastikan Zahid Hamidi kekal berkuasa, menentukan calon-calon dalam PRU 15 atas kedudukannya selaku Presiden UMNO, seterusnya menentukan juga siapa calon Perdana Menteri selepas kemenangan dicapai, dan menghilangkan sama sekali keupayaan Ismail Sabri Yaakob untuk menangguhkan pilihan raya sehingga selepas pemilihan UMNO diadakan. Jika Zahid Hamidi benar-benar ikhlas untuk UMNO dan kepada Ismail Sabri Yaakob, selepas bersetuju mencalonkan ahli parlimen Berak itu sebagai calon Perdana Menteri, sepatutnya tidak perlu lagi diadakan perhimpunan khas bagi tujuan memindah perlembagaan parti. Pindahan perlembagaan parti itu hanya bertujuan menjerat Ismail Sabri supaya tidak ada pilihan dan mesti akur kepada kehendak Zahid Hamidi. Beliau seharusnya juga selepas menamakan Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri, memberi lebih ruang kebebasan kepada naib presiden untuk mengambil alih kepimpinan parti tanpa banyak halangan, seiring dengan kedudukannya menerajui negara. Bagaimana ada kestabilan jika nakoda UMNO dan negara diterajui oleh pemimpin yang berbeza? Kesimpulannya, keputusan MT UMNO itu hanyalah sekadar janji manis dan bukan jaminan yang bernilai kepada Ismail Sabri untuk terus dikekalkan sebagai Perdana Menteri lagi. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang isu ini. Adakah Anda juga bersetuju bahwa keputusan MT UMNO mencalonkan Ismail Sabri Yaakob sebagai calon Perdana Menteri dalam PRU 15 hanya sekadar janji manis, gula-gula manis kepada Ismail Sabri bagi membantu mereka mendesak Ismail Sabri mempercepatkan lagi PRU 15? Kita jumpa lagi. Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai telonde. Ulas jangan tak ulas, ulas jangan malu-malu sampai ketahuan. Kita jumpa lagi. Bye-bye.